Okey, matematik tingkatan 3 garis lurus. Sekarang kita akan go through part 2. Contoh 1 sampai 18. Boleh tengok video yang lagi satu untuk contoh 1 sampai 10. Okey. Tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan dan melalui titik P. Okey, kita tahu kan kalau kita nak buat persamaan garis lurus, okey, kita boleh buat y sama dengan mx tambah c ataupun ax tambah by sama dengan c ataupun x per a tambah y per b sama dengan 1. Tapi biasanya kita akan guna yang ni. Kenapa? Sebab semua informasi ada dekat sini. Bila kita buat y sama dengan mx tambah c, kita tahu yang m ni ialah kecerunan, m ialah kecerunan. Lepas tu c ialah pintasan y. Bila kita buat bentuk ni, macam-macam info kita dapat. Kalau kita buat yang ni ataupun yang ni, kita tak dapatlah kecerunan dengan pintasan y. Okay. Kalau kita tengok ni, okay, persamaan garis lurus dengan kecerunan. So kecerunan ni kita tahu ini ialah m. M ialah 1/2 melalui titik. Bila melalui titik, kita tahu dia tengah bagi tahu pasal x dengan y. Kan titik ni koordinat x, ni koordinat y. Kita ada y sama dengan mx tambah c. Jadi m kita dah tahu. Y dengan x pun kita dah tahu. Bila ganti automatik akan dapat c. So kita ganti. So sekarang ni p ni, okay, ni x, ni y. So y ialah 8 sama dengan m kita 1/2, x kita ialah 6 tambah c. So ni boleh kecilkan jadi 3. Kita nak tahu c kan? C sama dengan 3 bawa pergi belah kiri, jadi tolak lah. 8 tolak 3 dapat 5. So sekarang ni kita dah ada pemboleh ubah m dengan c. Automatik boleh buat persamaan garis lurus. Jadi y sama dengan m kita ialah 1/2, x lah, c kita ialah tambah 5. Okay. So inilah jawapan dia. Okay. Since kita tahu persamaan garis lurus ni ada, kita boleh tunjukkan dalam 3-3 kan. Nak tinggal macam ni boleh. Kalau rasa tiba-tiba nak tukar macam ni atau macam ni pun boleh. Still akan dapat jawapan sama. Betul lah maksudnya. Okay. Jadi saat ni dia kata persamaan, tengok ni contoh buku teks punya, persamaan garis lurus. Kenapa semua strict ni? Dengan kecerunan 1/2 melalui titik yang ni. Okay, so dia keluarkan siap-siap. M dia 1/2. X dengan Y. Lepas tu dia gantikan je, bagi tinggal C. Bila dapat C, dia pun ganti balik dalam Y sama dengan MX tambah C. Bila kita buat persamaan, kita tinggalkan Y dengan X je. Selain Y dengan X tu, kita kena tahu apa dia punya nilai. Okay? Jadi M dengan C kita tahu. Bila ganti, dapatlah dia punya persamaan garis lurus. Okay. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik dan 2 titik. So kita tahu persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. Okay. Saya ada cakap kan, bila kita buat persamaan garis lurus yang ni, kita mesti kena tahu apa m, apa c. Bila tahu m dengan c, baru kita boleh ganti untuk dapat persamaan. Okay, dia bagi 2 koordinat. So apa yang kita boleh buat dari koordinat? Kita tahu kita boleh dapatkan dia punya m. M sama dengan y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Okay, ni kena hati-hati. Mana y2, mana y1? Sebab kalau salah tolak dia akan jadi negatif kan. Kita punya ni akan jadi negatif. So kita tengok sekarang. Negatif 1, kita tengok dia punya nilai x. Negatif 1 dengan 2 mesti negatif. Kita jumpa negatif 1 dulu, baru kita jumpa 2. Jadi yang ni akan jadi x1 y1, yang ni akan jadi x2 y2. Okay.
ada juga dia susun terbalik. Okay. So ni negatif 1, 5. Negatif 1, 5. Yang ni ialah 2, negatif 7. Kalau tengok ni, negatif 1, 5 ni, okay, dia positif kan, negatif 1, 5. 2, negatif 7 dia mesti kat bawah. Jadi dia punya M ni mesti negatif. Nampak? Kecerunan negatif. Kenapa? Sebab dia ke bawah. Jadi sini M sama dengan Y2 ialah negatif 7 tolak Y1 ialah 5 per X2 ialah 2 tolak X1 ialah negatif 1. So kita dapat negatif 12 per 2 tolak-tolak dapat tambah 1 kan. 2 tambah 1, 3. Jadi kecilkan dapat negatif 4. Nampak? M kita negatif 4. Kalau kita terbalik Y2 dengan Y1 ni, kita akan dapat positif. So automatik salah lah. So ni nak tahu yang mana depan, yang mana belakang, kita tengok dia punya X. Dah sasar negatif dulu baru positif dekat dalam garis lurus tu. Okay, so kita dapat M. Bila dapat M, kita tahu kita ada 1, 2, 3, 4 pun boleh ubah kan. Jadi bila kita ganti 3, akan tinggal 1 je. So X dengan Y kita dah ada. Boleh guna mana-mana titik. Nak guna P boleh. Nak guna Q boleh. Kalau ganti P atau Q, still akan dapat jawapan yang sama. Okay, kita tunjuk Kalau kita guna P, okay, so kita tahu Y sama dengan MX tambah C. Betul? Kalau P ni depan ni X, belakang ni Y. Y kita 5, M kita negatif 4, X kita negatif 1 tambah C. So 5 sama dengan 4 tambah C. C sama dengan pindah belakang. Nampak? Sebab kita nak C je. 5 tolak 4 tadi 1. Okay, ni kalau kita guna Q ni negatif 7. Okay, so X negatif Y. So sekarang Y sama dengan MX tambah C kan. Y kita ialah negatif 7. M ialah negatif 4. X kita ialah 2 tambah C. Negatif 7 sama dengan negatif 8 tambah C. Nak cari C, negatif 8 pindah side lagi 1. Dia jadi positif. Negatif 7 tambah 8 sama dengan 1. So, tak kisah nak guna mana-mana titik. Okay, so kita dah dapat C. Bila dah ada C, dah ada M, boleh jadi persamaan garis lurus. Tinggal nak ganti je. Jadi sebab kat tengah ni, okay, Y sama dengan M kita negatif 4. X, C kita ialah 1. So tambah 1. Y sama dengan negatif 4X tambah 1. So tengok sini, jawapan dia samalah. Y sama dengan negatif 4X tambah 1. So apa yang buku teks ni buat sama juga. Dia guna formula ni. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, nampak? Dapat negatif 4. So yang ni dia gunakan titik P. Dia ganti nilai X, Y dengan M tu. Jadi dia pun dapat C. Okay, macam saya tunjuk tadi, boleh guna mana-mana titik. Nak guna titik ni boleh, nak guna titik ni boleh. Still akan dapat jawapan yang samalah. Okay. Okay. Contoh 13. Rajah di sebelah menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus RS. Mana PQ? Okay, PQ ni straight, RS ni pun straight. Okay. Diberi PQ adalah selari dengan paksi X. So kita tengok sekarang ni. PQ ni selari dengan paksi X. Dan garis lurus RS selari dengan paksi Y. Tentukan persamaan garis lurus PQ persamaan garis lurus X. Okay. So sekarang ni bila selari dengan paksi X, okay, nampak? So kita tukar ni X. So ni Y, ni X.
bila dia selari dengan paksi X, contoh atas ni, dia selari dengan paksi X, dia ada nilai Y je. Ni kena ingat bila selari paksi X, dia ada nilai Y je. Bila dia selari paksi Y, ada nilai X je. Okay. Kalau kita tengok sekarang, contoh dia selari dengan paksi X, betul? Jadi sekarang sepanjang garis ni ada dekat X. So memang tak ada nilai X, hanya ada nilai Y. Di mana kita ambil yang bersilang dekat Y ni ialah garis Y sama dengan apa? Macam tu. Okay. Kalau tengok ni, sekarang ni persamaan garis lurus PQ. Jadi PQ dekat sini, nampak? Okay. So ni kita punya PQ. Nak tahu apa nilai dia, mestilah Y sama dengan apa, kena tahu jarak daripada, nampak, paksi X. So jarak dia daripada paksi X ni, kalau tengok nilai Y dia 4, nampak? So persamaan garis lurus PQ ni ialah Y sama dengan 4, nampak? Ni. Selari paksi X ada nilai Y je. Selari paksi Y ada nilai X je. Maksudnya Y sama dengan apa ataupun X sama dengan apa. Okey. So sekarang persamaan garis lurus RS. So ni kita punya RS. Okey. RS ni selari dengan paksi Y. Bila selari dengan paksi Y, dia ada nilai X je. So kita tengok jarak dia. Jarak daripada paksi Y. Jarak daripada paksi Y, kita tahu paksi Y ni X dia 0. Yang ni X dia 2. Jadi automatik dia punya garis ni ialah X sama dengan 2. So yang ni dia punya garis, persamaan garis lurus ialah Y sama dengan 4. Yang ni X sama dengan 2. So ni kena ingatlah, selari paksi X ada nilai Y je. Selari paksi Y ada nilai X je. Okay. So kita tengok. So ni pun dikata raja di sebelah, samalah. So okay. Ni yang buku teks, okay, menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus RS. So tadi kita tampak PQ ni, yang ni selari dengan paksi X, RS ni selari dengan paksi Y. Kalau sebelum ni saya kata, kalau selari dengan paksi X, dia punya persamaan ialah Y sama dengan apa? Kalau selari dengan paksi Y, dia ada X je. So sekarang kalau tadi selari dengan paksi X ni, PQ ni, jarak dia daripada paksi X ialah 4. Kalau yang ni selari dengan paksi Y, jarak dari paksi Y ialah 2. So ni ialah dia punya persamaan. Okay. Tapi dia nak buktikan, so kita kira. Kita tengok sekarang ni, nampak dia kira kecerunan. Bila kira kecerunan, ni guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dia gantikan kecerunan ni, kita akan dapat kosong. Bila dapat kosong, dia ganti dalam persamaan, dapat Y sama dengan 4. Macam before ni, apa kita buat? Mula-mula kena tahu M, betul? Lepas tahu M, kita apa benda antara ni? Kita ganti koordinat dalam persamaan, kan? M ganti X dengan Y dengan M untuk dapat C. Bila dapat C, kita ganti dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ganti M, ganti C. Okay. So ni apa yang dia buat, dia dapat macam ni. Okay. Kalau yang B ni, bila dia selari dengan paksi Y, okay, bila kira kecerunan, kita dapat tak tertakrif. Kenapa? Sebab kita bahagi dengan kosong. Kita tak boleh bahagi dengan kosong. Kosong bahagi something boleh dapat kosong, tapi tak boleh bahagi dengan kosong. Tak tertarif. Bila tak tertarif, M dia tak sama dengan kosong. Tapi yang ni baru kita buat ayat. Dia buat ayat, dia cakap sebab
dia sentiasa mana dia sentiasa berjarak 2 unit dari paksi Y, maka persamaan garis lurus ialah X sama dengan 2. So sebenarnya benda ni samalah dengan yang ni. Maksudnya kita boleh je cakap Y sama dengan 4. Kenapa? Sebab sentiasa berjarak 4 unit dari paksi X. Settle. So Y sama dengan 4, X sama dengan 2. Okey. Contoh 14, rajah di bawah menunjukkan garis lurus AB dengan persamaan. Okey. Tentukan persamaan garis lurus yang selari dan melalui titik. Okey, kita dah belajar kan sebelum ni, bila kita tengok je selari, kita tahu apa? Dia tengah bandingkan kecerunan. Bila selari maksudnya kecerunan dia sama. Nampak tak kecerunan sama? Jadi automatik bila tahu kecerunan salah satu, kita boleh bagi tahu yang kecerunan lagi satu. Tengok, kalau tengok persamaan ni, tengok dah lengkap. Okey. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Kita tahu persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, di mana negatif 2 ialah dia punya M. Automatik kita tahu sini kecerunan sama dengan negatif 2. Sebab dia selari, automatik sini pun M sama dengan negatif 2. So, nak buat persamaan 3 step je kan. Mula-mula cari, kita kena tahu M kita. Lepas tahu M kita, kena cari C. Macam mana nak cari C? Kita ganti M yang kita dapat dekat satu ni dengan koordinat untuk dapat C. Lepas dapat C, gantikan dalam M dengan C dan dapatlah dia punya persamaan. Okey, jadi kita tengok sini. Y sama dengan MX tambah C kan. M kita dah ada. Sekarang kena cari C. Koordinat pun kita dah ada. P kita ni 5, 4. Ni X, ni Y. Jadi Y kita 4 sama dengan M ialah negatif 2. X ialah 5 tambah C. 4 sama dengan negatif 10 tambah C. C sama dengan pindah belakang. Jadi 4 tambah 10 sama dengan 14 kan. Negatif 10 pindah belakang jadi positif 10. Jadi ni 14. Okey. Kita dah ada C, M dah ada, C dah ada, tinggal ganti. Y sama dengan M ialah negatif 2, X, C ialah tambah 14. Jadi ini ialah persamaan. Kan dia nak persamaan garis lurus selari dengan AB melalui titik. So, kena ingat 3 step ni untuk kita buat dia punya persamaan. Mula-mula kena cari M. Tak kisahlah M tu memang ada dekat persamaan ke, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ke, ataupun M ni kita cari guna dia punya pintasan. Kalau guna pintasan, negatif pintasan Y bahagi X punya pintasan. Pintasan Y bahagi pintasan X. Negatif ni memang formula dia, okey? Alright. So, sekarang ni buku teks punya jawapan. So, dia kata, jalan kira buku teks lah. Dia kata persamaan garis lurus. So, sama juga. Dia kata ni persamaan yang garis mula-mula ni. Jadi, kita nampak M dia sama dengan negatif 2. Okay. Lepas tu, dia kata selari. Soalan cakap dia selari dengan AB. Bila selari, automatik kita tahu kalau AB ni negatif 2, yang ni pun negatif 2 lah. Sebab dia selari. Okey. Bila dah macam ni, dah ada M, dah ada koordinat, boleh gantikan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C ni. Gantikan X koordinat dengan M tadi untuk dapat C. Bila ada C, nampak? Ada M. Tinggal nak ganti je dalam Y sama dengan MX tambah
C. Dalam persamaan ni kita tinggalkan X dengan Y je. Yang lain kena ada nilai. Okey. Okey, contoh 15, tentukan persamaan garis lurus yang selari. Okey. Perkataan selari ni macam tadilah kena ingat, bila selari maksudnya M1 sama dengan M2. Kecerunan garis pertama sama dengan kecerunan garis kedua. Okey. So sekarang kita ada 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita nak tahu kecerunan y sama dengan mx tambah c, betul? Jadi yang ni yang kita nak cari. Ingat lagi tak, kalau bentuk macam ni kita mesti satu y dekat depan. Kita nak y je, yang lain bawa pergi belakang. So 3y sama dengan 2x, bila pergi belakang jadi negatif 2x tambah 12. Kita nak satu y kan, jadi semua kena bahagi 3. So kita bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3. Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah 12 bahagi 3, 4. So kita dah nampak Y sama dengan MX tambah C. Jadi ni ialah kita punya M, betul? M sama dengan negatif 2 per 3. So kita tahu garis lurus ni M sama dengan negatif 2 per 3. Ingat lagi tak step tadi? Mula-mula kena tahu M. Lepas tahu M, cari C. Nak cari C, kita ganti M dengan kita ganti koordinat. Lepas tu tinggal nak ganti M dengan C dalam Y sama dengan MX tambah C. So sekarang kita tengok okay, M kita dah ada negatif 2 per 3, betul? Nak cari C kena ada koordinat. Ada tak koordinat? Ada bagi koordinat. Jadi boleh cari C. Okay. Jadi sekarang M sama dengan negatif 2 per 3. Koordinat dia kita ada 6, 8. Ni X, ni Y. So boleh cari C. Ganti balik dalam persamaan. So Y kita ialah 8. M kita ialah negatif 2 per 3. X kita ialah 6. C kita nak carilah. Okay, potong-potong 2. 8 sama dengan negatif 4 tambah C. C sama dengan negatif 4. Pindah belakang jadi positif 4. Kita dapat C 12. Sekarang M dah ada. C dah ada. Tinggal ganti je. Y sama dengan M negatif 2 per 3X tambah C. C ialah 12. Jadi ni ialah persamaan dia. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 12. Okay. So yang ni buku teks punya jalan kira sama juga. Dia bagi persamaan. Dia kata mula-mula dia bagi persamaan kan. Daripada persamaan dia tukar dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kenapa tukar? Sebab nak cari kecerunan. Senang, bila tukar bentuk ni banyak info kita dapat. Kita dapat kecerunan, kita dapat pintasan. Kalau soalan tu nak pintasan lah. Okay. Tapi dapat kecerunan. So bila dapat kecerunan, kita tahu bila kecerunan ni negatif 2 per 3, automatik kecerunan ni negatif 2 per 3. Okay. Lepas tu, since kita ada koordinat, bila ada koordinat, kita boleh terus ganti untuk dapat C. Dah dapat M, dah dapat C, boleh terus masuk je dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ganti ni, ganti je dapat persamaan dia. Okay. Okay. Contoh 16, tentukan titik persilangan bagi garis lurus dan garis lurus. Jadi ada dua garis lurus, dia nak persilangan. Contoh kalau kita ada dua garis lurus, jadi dia nak titik yang dia kongsi. Bila kongsi maksudnya dia mesti ada X dan Y yang sama. So ni ialah cara kita nak cari titik persilangan. Jadi ada tiga cara. Mula-mula kita boleh guna graf. Graf ni kita plot. Yang ni bagi saya panjang lah.
So better guna penggantian ataupun penghapusan. Jadi ni boleh buat, tapi ni macam leceh sikit lah, tapi saya tunjuk nanti macam mana nak buat. So yang biasa orang buat yang lagi senang iaitu penggantian atau penghapusan. Kalau penggantian ni kita ganti, kalau penghapusan ni kita hapus. Okay, so kita buat penggantian dulu lah. So kita buat penggantian. Okay, so kita tengok kita ada dua persamaan kan. Mula-mula kita ada 2x tambah y sama dengan 5. Ni yang pertama. Lepas tu kita ada x tambah 2y sama dengan 1. Ni persamaan kedua. Bila kita nak buat penggantian, maksudnya kita nak ganti. Okay, kalau kita ambil 1, kita cari 1 nanti lepas kita cari 1, kita akan ganti dalam 2. Kalau 1 kita ada 2x tambah y, betul? Senang nak cari x ke y? Mestilah senang cari y, betul? Jadi sekarang kalau kita nak cari y sama dengan 5, 2x pindah belakang jadi negatif 2x. Okay. So nampak tak? Daripada 1 tadi kita cari y. Bila kita daripada 1 kita cari y, yang kita dapat ni kita akan ganti dalam 2. Jadi 3 dalam 2. So sekarang 2 ni kita ada x tambah 2y. X tambah 2y sama dengan 1. Bila kita ganti, kita gantikan y. Nampak? Jadi x tambah 2y ialah 5 tolak 2x. 5 tolak 2x, ini 2y sama dengan 1. So kita kembangkan x tambah 2 darab 5, 10. 2 darab negatif 2, negatif 4x sama dengan 1. X tolak 4x, negatif 3x. 10 ni kita tak nak kawasan ni, kita pindah belakang. Positif 10 pindah belakang jadi negatif 10. Negatif 3x sama dengan negatif 9. So negatif boleh buang. X sama dengan 9 bahagi 3 sama dengan 3. Okay, nampak? Kita dapat x. So 1, 2, 3. So kita dapat x. Bila kita dapat x, kita akan ganti dalam persamaan ke-3. Y sama dengan 5 tolak 2x, betul? Di mana bila kita ganti x sama dengan 3, 5 tolak 2, 3 sama dengan 5 tolak 6 sama dengan negatif 1. Jadi sekarang kita tengok x yang sama dengan 3, y sama dengan negatif 1. Jadi dia punya titik persilangan ialah 3, negatif 1. Bila kita buat penggantian, tak kisah kita nak ambil 1 ataupun kita nak ambil 2. Mana-mana pun boleh, still akan dapat jawapan sama. Okay, saya tunjuk macam mana kalau kita ambil yang kedua ni pula. Okay. Kita ada persamaan pertama, persamaan kedua, betul? Tadi kita ambil yang 1. Sekarang kita ambil yang 2. So, daripada yang 2 ni, yang mana yang senang nak cari? X ke Y? Senang nak cari X, betul? Jadi, X sama dengan 1 tolak 2Y. Kalau kita nak cari Y pun sama, tak ada masalah. Masih akan dapat jawapan yang sama. Cuma, kalau boleh, kita naklah ganti benda yang senang. Tak nak ganti pecahan, kan? Okay, so kita dapat X. Tadi kita ambil dari 2, betul? Bila kita ambil dari 2, kita dapat 3. Sekarang 3 ni kita ganti dalam 1. Okay. Bila ganti dalam 1, so 2x tambah y sama dengan 5. Betul? Kita nak ganti apa? Nak ganti x. Jadi 2x sama dengan 1 tolak 2y tambah y sama dengan 5. Kembangkan 2 darab 1, 2. 2 darab negatif 2, negatif 4y. Tambah y sama dengan 5. Negatif y tambah y dapat negatif 3y. 2 ni tak nak. Nyebuk je kat sini. Pergi belakang. Okay, pergi belakang. 2 ni positif 2. Pindah belakang jadi negatif 2. So, negatif 3y sama dengan 3y sama dengan negatif sama dengan 3 bahagi negatif 3 sama dengan negatif 1. So, kita dapat y.
Bila kita dapat ni, kita ganti balik dalam yang ketiga. X sama dengan 1 tolak 2Y. Di mana 1 tolak 2, 1 ni, Y sama dengan negatif 1. Sama dengan 1, negatif 2 darab negatif 1 dapat 2. So, X sama dengan XY, X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 1. Sama. Okay, ni kaedah penggantian. Kita buat kaedah penghapusan. Okay. So, sekarang kita nak buat penghapusan. Bila kita nak buat penghapusan, kita mula-mula kena fikir. Nak hapus mana? Yang kedua, yang kita nak kena ada perkali yang sama. Kalau kita nak hapuskan X, dua-dua tu mesti ada perkali yang sama untuk X. Kalau nak hapuskan Y, dua-dua tu mesti ada perkali sama untuk Y. Mari kita buat. So, kita ada 2X tambah Y sama dengan 5. X tambah 2Y sama dengan 1. Okay. So, mula-mula nak hapus mana? Contoh, kita nak hapus X. Bila nak hapus X, perkali kena sama. Kena samakan X. Okey, yang ni ada 2X. Yang ni kita macam mana nak jadikan sama? Kita kena darab 2. Bila darab 2, jadi 2X, betul? Tapi tak boleh darab yang ni je. Semua kena darab dengan 2. Jadi, sekarang kita ada 2X tambah Y sama dengan 5. Ni yang pertama. Yang kedua, bila dah darab dengan 2, X darab 2, 2X. 2Y darab 2, 4Y. 1 darab 2, 2, 4. So, sekarang dah sama. Okay. Bila dah sama, baru kita hapuskan. Okay, kita tengok. Macam mana nak jadikan, macam mana kita nak hapuskan X. Maksudnya, macam mana kita nak jadikan kosong. Kita tolak. Tak kisah. Atas tolak bawah boleh, bawah tolak atas pun boleh. Still akan dapat jawapan sama. Okay. So, kalau saya nak buat bawah tolak atas. Kenapa? Sebab Y dekat sini senang. Y terus jadi positif. Okay. Jadi, 2X tolak 2X kosong. Kosong, tak boleh tulis lah. Tapi pun boleh. Okay. 4Y tolak Y jadi 3Y. 2 tolak 5 negatif 3. Y sama dengan negatif 1. Nampak tak? So, kita dah dapat Y. Bila dah dapat Y, boleh ganti dekat mana-mana persamaan 1 atau 2 untuk dapat X. Contoh, kalau kita ambil yang nombor 2, X tambah 2Y sama dengan 1. Bila Y sama dengan negatif 1, X tambah 2 negatif 1 sama dengan 1. X tolak 2 sama dengan 1. Negatif 2 pindah belakang jadi 1 tambah 2 jadi 3. So, sama X 3, Y negatif 1. Nampak? So, bila kita nak hapuskan ni, mula-mula kita tengok dulu. Yang kita pilih nak hapus mana. Lepas tu, kita kena samakan perkali. Kena make sure kalau nak hapuskan X ni, depan X ni dua-dua kena sama. Kalau nak hapuskan Y, dua-dua depan Y kena sama. So, nak hapuskan ni baru kita fikir sama ada kita nak guna tambah atau tolak. So, kita tengok. Macam mana nak jadikan kosong? Kalau nak jadikan kosong kena tolak dan tolak. Kalau nak jadikan kosong kena tambah dan tambah. Okay. Contoh, kalau kita ada negatif 2X dengan 2X. Kalau kita nak hapuskan, kena tambah, betul? Sebab negatif 2 tambah 2 jadi kosong. So, kita nak tambah atau tolak ni, kita kena depends on macam mana nak jadikan kosong. Okay, macam mana nak jadikan kosong. Kata nama dia hapus, betul? Okey, tadi 2X tambah Y sama dengan 5. X tambah 2Y sama dengan 1. Saja nak tunjuk semua. Macam mana kalau kita nak hapuskan Y?
Okay, kita fikir kita nak hapuskan Y. Bila nak hapus Y, kena samakan Y. Sekarang ni ada 2Y, ni ada Y. Jadi yang ni kalau kita darab 2, kita dapat sama dengan bawah. Tapi tak boleh ni je darab 2, semua kena darab 2. Bila semua darab 2, 2x darab 2 jadi 4x. Tambah Y darab 2, 2Y sama dengan 5 darab 2, 10. Okay. So bawah ni x tambah 2y sama dengan 1. Nampak tak? So kita nak hapuskan y, nampak? Perkali mesti sama, depan dia mesti sama. Okey, dah settle. Lepas tu kita nak hapuskan positif atau negatif. Macam mana kita nak hapuskan ni? Macam mana kita nak jadikan y kosong? Y tolak y, kosong. 2y tolak 2, kosong. Betul? Nak tolak atas tolak bawah boleh, bawah tolak atas boleh. Kalau yang ni saya suka buat bawah lah. Yang atas tolak bawah. Kenapa? Sebab 4x tolak x dapat 3x. Okey. 2y tolak y kosong. 10 tolak 1 9. 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 bahagi 3 dapat 3. Bila dah dapat x, boleh ganti mana-mana untuk dapat y. Okey, nak guna 1 boleh, nak guna 2 boleh, masih akan dapat jawapan sama. Okey, so kalau saya ambil atas ni, 2x tambah y sama dengan 5. 2x sama dengan 3 tambah y sama dengan 5. 6 tambah y sama dengan 5. Y sama dengan 6, pindah belakang, 5 tolak 6 dapat negatif 1. So kita tengok x3, y negatif 1. Jadi koordinat dia 3 negatif 1. Nampak tak? Guna mana-mana pun masih akan dapat jawapan yang sama. Okay. Tak kisah, maksudnya tak kisah guna jalan kira mana, asalkan jawapan dia betul dan betul lah. Macam tu. Okay. So graf ni saya tunjuk kat sini lah. Okay. So ni jawapan buku teks. Dia kata tentukan persilangan. Okay. Bila macam ni kita nak buat graf, kita kena tahu x dari mana sampai mana. Lepas tu kena ganti pula untuk dapatkan y. Macam ni macam leceh sikit, tapi 2x tambah y sama dengan 5. And kena ada kertas raf lah. Kalau setakat kita lukis-lukis tu takut tak tepat. Okay, jadi contoh kita buat x sama dengan negatif 1. 2 negatif 1 tambah y sama dengan 5. Negatif 2 tambah y sama dengan 5. Y sama dengan pindah belakang dapat 7. Nampak? Ni baru pertama. Kena kira untuk semua supaya kita dapat koordinat. Lepas tu kita plot lah. Negatif 1 dengan 7. Kosong dengan 5. Kosong dengan 5. So kita plot. Ni baru yang pertama. Yang kedua pun kita buat benda yang sama. So XY, lepas tu yang mana yang bersilang tu ialah dia punya titik persilangan lah. Ni bagi saya agak panjang lah untuk kira, berbanding dengan kita terus kira. Okay. So yang ni ada dua lah, dia guna penggantian dengan penghapusan. Okay. So samalah bila ganti tadi macam ni, dari satu dia dapat y. Bila dah dapat y, dia ganti dalam 2. Nampak tak yang saya ajar tadi? Kalau kita ambil 1, jadikan 3, kita ganti dalam 2. Kalau kita ambil 2, kita ganti dalam 1. Macam itulah. So dapat jawapan dia. Yang ni pun sama, penghapusan. Maksudnya kita kena samakan apa yang kita nak hapus lah. Kita samakan perkali yang kita nak hapus. Lepas tu baru kita tambah atau tolak, yang mana bila kita tambah atau tolak kita dapat kosong. So yang ni dia samakan. So nampak jawapan sama. So tak kisah guna mana-mana cara, nak guna graf pun boleh, sebab still dapat jawapan sama. Nampak persilangan dia 3 negatif 1. Kalau dalam maths ni dia kadang-kadang satu soalan tu banyak jalan kerja. Kita boleh guna mana-mana. So, kita boleh guna mana-mana asal jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Jalan kira dia pun betul lah, boleh diterima. Sebab sepatutnya mana-mana jalan kira dapat jawapan sama. Okay.
Okey. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat selari PQRS. So, segi empat selari ni maksudnya yang ni selari dengan yang ni. Yang ni selari dengan yang ni. Okey. Bila bab garis lurus ni dia punya keyword. Keyword dia selari. Bila dia cakap selari, apa maksud selari? Before ni kita ada buat kan. Bila cakap selari kita tahu kecerunan sama. So, kecerunan sini, kalau sini M1, sini pun kecerunan M1. Kalau ke sini kecerunan dia M2, sini kecerunan M2. Okay. So, tengok soalan tak baca lagi. Kecerunan SR ialah 1/2. Mana SR? SR. Jadi, dia kata SR ni, M ni, nampak? SR M sama dengan 1/2. Kita tahu bila selari ni 1/2, automatik PQ pun M sama dengan 1/2. Padamlah. Okey, so ni 1/2, ni pun 1/2. Okey. M sama dengan 1/2, ni pun M sama dengan 1/2. Okey, apa lagi? Pintasan Y garis lurus PS ialah negatif 4. Jadi mana PS? Okay, so pintasan Y ialah negatif 4. Jadi maksudnya T ni pintasan Y betul. Jadi dia kosong negatif 4. Okay, tentukan nilai H. Padam sikit. Okay, jadi A, dia nak cari H. Macam mana nak cari H? Apa kaitan H? Okay, kita ada dua koordinat, kita ada kecerunan. Apa kita boleh buat daripada data yang kita ada? Kita tahu kecerunan ni M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Betul? So, kita semua nilai ni kita ada kecuali H. Yang depan ni X1, Y1, yang belakang ni X2, Y2. Jadi Y2 kita ialah H tolak Y1 kita ialah 6 per X2 yang belakang ni kosong tolak X1 ialah negatif 4. Di mana nilai M kita dah ada 1/2. Jadi H tolak 6 per kosong tolak 4. Kosong tambah 4, betul? 1/2. Boleh darab silang. 2H tolak 6 sama dengan 4. 2 darab H dapat 2H. 2 darab negatif 6 dapat tolak 12 sama dengan 4. 2H sama dengan 12 pindah belakang. Jadi negatif 12, betul? Jadi positif 12. 2H sama dengan 16. H sama dengan 8. Jadi kita tahu Q ni ialah 08. Nampak? Jadi H ialah 8. Okay. B, persamaan garis lurus PS. Jadi kita tahu bila garis lurus ni Y sama dengan MX tambah C. Saya dah ajar dulu kan, kalau nak buat mula-mula kena tahu M. Lepas tahu M, bila dah ada M, dengan kita punya koordinat, kita boleh dapat C. Bila dah dapat C, Y sama dengan MX tambah C. Kita just ganti M yang kita dapat dekat nombor 1. Kita just gantikan nombor C. Dapatlah persamaan garis lurus. Okay. So, kita tengok sekarang ni. B, persamaan garis lurus PS. So, sekarang ni, apa yang kita kena ada? Kita kena ada M. Macam mana nak cari M? Kalau tengok sini, kita warna lah. Okay. Kalau tengok sini, kita dah ada dua koordinat. Koordinat ni, lama saya ingat, dengan koordinat T. Nampak? T ni atas garis PS. So, kita boleh dapat M. Jadi, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Y2 kita ialah, okay, kita tahu yang
Y1 dengan Y2 ni, nak tahu 1 atau 2, tengok kedudukan. Yang mana X dulu? So, ni X dekat belakang. So, ni X1, Y1. Yang ni X2, Y2. So, Y2 kita negatif 4 tolak Y1 kita ialah 6 per X2 ialah 0 tolak X1 ialah negatif 4. So, negatif 4 tolak 6, negatif 10. Negatif-negatif jadi positif. Jadi, kita dapat negatif, boleh kecilkan, bahagi 2. 5 per 2. So, ni ialah kita punya M. Betul? Dah dapat M, 1. Nak kena cari C pula 2. Macam mana nak cari C? Nak cari C, kena ada M, dah cari dengan kena ada koordinat. Boleh guna mana-mana koordinat asalkan atas garis yang sama. Saya nak guna T sebab ada kosong. Senang nak ganti kan. Okay. So, Y sama dengan MX tambah C. Jadi, kalau tengok T ni, Y negatif 4. M ni tak kisah berapa. Yang penting S dah kosong. Betul? Ini sebenarnya negatif 5 per 2. 0 tambah C. C sama dengan negatif 4. Sebenarnya tak payah nak tulis pun sebab ni kan memang pintasan dia. Aduh. Tapi tak kisah, C sama dengan negatif 4. M dah ada, C dah ada, ganti je lah. Y sama dengan MX tambah C. Betul? Y sama dengan M ialah negatif 5 per 2X. C kita ialah negatif 4. Ataupun boleh terus tulis tolak 4. Okey, ini ialah persamaan garis lurus PS iaitu Y sama dengan negatif 5 per 2 X tolak 4. Okey. C pintasan X bagi garis lurus PS. Okey, PS ni yang kita cari tadi kan. Jadi, Y sama dengan negatif 5 per 2X tolak 4. Pintasan X, kena tahu apa benda pintasan X ni. Pintasan X bila dia lalu dekat paksi X. Bila ni pun kena hafal. Bila pintasan X, tak payah hafal maksudnya. Y sama dengan 0. Kalau pintasan Y, X sama dengan 0. Kita tengoklah bila pintasan X, dia mesti lalu kat paksi X. Dekat paksi X, Y sama dengan 0. Okay. So, dia nak pintasan X betul. Bila pintasan X, Y sama dengan 0. Bila Y sama dengan 0, kita ganti. 0 sama dengan negatif 5 per 2X tolak 4. Pindah pergi sini, 5 per 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan, bawa pergi belakang, kena bahagi. Betul? Bila bahagi pecahan, sama dekat dengan darab terbalik. Betul? Sama dengan negatif 8 per 5. Jadi, inilah jawapan kita. Pintasan X, X sama dengan negatif 8 per 5. Okey. So, ni buku teks. Kalau tak nampak, boleh buka buku teks lah. Lebih kurang lah. So, ni soalan dia. So, ni macam panjang sikit lah. So, kita go through. Dia kata selari. Bila selari, automatik kecerunan PQ sama dengan SR. So, PQ sama dengan SR. Sebab dia bagi sini M sama dengan 1 per 2. Automatik sini pun 1 per 2. Okay, ni yang dia cakap. So, dia kata macam mana nak ganti H? Macam mana nak cari H? So, sama jugalah. Dia kata cari H ni menggunakan kecerunan. Sama juga macam saya buat tadi. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dan kita boleh dapat H. Lepas tu apa lagi? Dia kata, so sekarang ni, bila apa yang kita dapat ni, kita keluarkan dulu. Lepas tu kita tengok apa kita boleh buat dengan apa yang kita ada. Okay, keluarkan dulu benda penting. So, ni dia keluarkan kecerunan H lah. Boleh guna kecerunan. Lepas tu, bila dia bagi pintasan ni negatif 4, automatik sini 0 negatif 4. Nampak dia keluarkan titik. So, ni samalah dia kira sama macam saya buat tadi lah. So, yang ni kita tengok X sama dengan negatif. Okay, H sama dengan 8. So, H sama dengan 8. Daripada situ kita dapat yang ni pun jawapan sama.
Okey. So yang ni pintasan X ialah yang ni. Bila pintasan X, Y sama dengan kosong. Membuat kesimpulan. So ni kesimpulan dia. H sama dengan 8. Garis dia punya persamaan garis lurus ialah yang ni. Pintasan X ialah yang ni. Okey. Okey, contoh 18. Diberi garis lurus. Okey, dia bagi garis lurus dan ni bersilang pada titik A. Bila bersilang maksudnya dia kongsi titik yang sama. Ada 3 cara lah. Sama ada guna graf, penggantian ataupun penghapusan. Kalau tanya saya, sebenarnya yang paling leceh yang ni lah. Kalau ada pilihan, buat penggantian atau penghapusan. Tengok soalan tu, kalau rasa senang buat penggantian, ganti. Kalau rasa senang buat penghapusan, buat penghapusan. Tapi kalau tengok soalan ni, dia nak guna kaedah graf. So tak apa, kita follow dia, buat kaedah graf. Bila nak buat kaedah graf, kena ada koordinat lah. Okay. So sekarang ni kita tengok, diberi Y sama dengan negatif 1/3X tambah 3. Yang ni pula kita ada 2X tolak Y sama dengan 4. Kalau kita tengok yang mula-mula ni, 3 ni kita tahu pintasan Y, betul? Kan Y sama dengan MX tambah C, di mana sini ialah pintasan Y. So kalau kita buat yang mula-mula ni, pintasan Y dia ialah 3. Betul? So, bila nak buat garis ni, kena ada at least 2 koordinat. So, koordinat lagi satu mungkin kita boleh buat bila Y sama dengan kosong. Okay, so bila Y sama dengan kosong, kosong sama dengan negatif 1/3X tambah 3. 1/3X, nampak yang ni, pindah sini jadi positif sama dengan 3. X sama dengan 3 darab 3 dapat 9. So sini 9. At least ada 2 koordinat boleh gabung. Ni garis pertama. Okey. Jawapan soalan ni kena skala yang betul lah. Kena guna kertas draw atau skala yang betul. Tak boleh main agak-agak sebab nanti dia punya persilangan tu kita tak pasti. Tapi ni just nak tunjuk cara nak plot lah, nak tahu dia punya koordinat. Jadi yang ni 9, 0. Nampak yang ni guna 2 titik, yang mula-mula 03 sebab kita dah ada ni, dengan lagi satu kita guna 9, 0. At least ada 2 titik. Okay. Kalau yang ni pula nak guna mana? Nak guna ni pun boleh bila X kosong ataupun Y kosong. Tapi yang ni kena check. Kalau kita masukkan nilai tu terlampau besar, dan tak boleh lah. Kena cari nilai lain yang boleh ganti. Contoh kalau X sama dengan kosong, sini. Jadi 2 kosong tolak Y sama dengan 4. Betul? Jadi 2 darab kosong, kosong negatif Y sama dengan 4. Y sama dengan negatif 4. Jadi titik dia kosong negatif 4. Okey, ni yang bila X sama dengan kosong. Bila Y sama dengan kosong, tengok balik yang ni tadi. So 2X tolak kosong sama dengan 4. Nampak dia kosong. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 bahagi 2 dapat 2. Jadi titik dia ialah 2, 0. So kita boleh plot. Kosong negatif 4. So ni 3. Kita agak 3. 1, 2, 3. Ni guna kertas graf ataupun skala yang tepat. Bukan agak-agak macam ni. Nanti tak dapat jawapan betul. So ni kosong negatif 4. Ni titik pertama. Titik kedua 2, 0. So 2 dekat sini lah. Okay. So dah ada 2 garis ni. Guna pembaris, make sure straight. Tarik, dan ini ialah persilangan dia. So kena guna kertas graf, bukannya macam ni je, ni guna pembaris. Okay. So kalau tengok ni, nampak 3 dengan 9, 4 dengan yang ni. So dia tarik, dia sambung persilangan ni ialah dia punya persilangan.
So sini kita dapat 3, 2. 3, 2. Okay, so ni memang kena guna skala yang betul lah, ataupun guna kertas graf untuk dapat jawapan yang betul lah. Bila guna graf ni, leceh sikit bila guna graf ni. Okay, so daripada graf didapati koordinat A ialah yang ni. So basically kalau ada pilihan, saya tak guna graf lah, guna yang lagi 2. Tapi kalau dia suruh, kena buat lah. So penting untuk tahu 3 cara lah. Macam mana nak guna graf, macam mana nak guna kaedah penggantian, dan ataupun macam mana nak guna kaedah penghapusan, antara 3 ni. Okay, so samalah macam ni juga, dia guna bila X kosong dapat Y, pintasan Y. So pintasan X bila ada 2 titik boleh sambungkan jadi satu garis. So kita kena ada 2 titik. Kenapa? Sebab bila 2 titik kita gabung, kita dapat satu garis. So inilah garis lurus yang kita nak cari. So baru kita cari dia punya persilangan. So kena skala yang betul lah bila lukis ni, skala yang betul bila lukis. So basically tu je lah bab ni. Okay.